أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar ataupun mengulang kaji tentang seorang sahabat Nabi yang amat terkenal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau kana an-nabiyyu ba'di lakana Umar." Kalaulah ada nabi selepas daripada aku, nescaya Umar Al-Khattab lah orangnya. InsyaAllah kita akan berkenalan dengan agak detail dengan susuk tubuh yang hebat ini. Nama beliau Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi. Laqabuhu Al-Faruq wa kuniyatuhu Abu Hafsin. Beliau diberi gelaran Al-Faruq. Al-Faruq dengan bermaksud yang membezakan antara hak dan batil. Gelaran Al-Faruq ini tuan-tuan diberikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau masuk Islam. Pagi dia masuk Islam, tengah hari beliau bersama dengan para sahabat Nabi yang masa itu sedang bersembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Bukit As-Safa. Lalu Umar bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin?" Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Agama ini benar dan kau seorang Rasul yang benar. Alasna ala haq, bukankah kita di atas kebenaran? Nabi kata, bala, ya betul. Walima nakhtabi, habis kenapa kita nak menyuruh? Sampai bila kita nak bersembunyi? Kita kena zahirkan, tunjukkan yang kita ni benar ya Rasulullah. Maka Umar Al-Khattab bersama dengan beberapa puluhan para sahabat yang masa itu berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, turun beramai-ramai daripada Bukit As-Safa menuju ke sahah, ke medan tempat apa, dekat Kaabah Al-Musyarrafah, tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy. Maka semenjak pada hari itulah diberi gelaran Al-Faruq, yang membezakan antara hak dan batil. Maknanya Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, dia masuk Islam tak dan berapa jam, mungkin dalam kurang daripada 6 jam lepas dia masuk Islam, terus dia ajak Nabi dan para sahabat menzahirkan Islam secara terang-terangan. Semenjak pada hari itu beliau diberi gelaran Al-Faruq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu gelaran dia As-Siddiq, dan tuan-tuan pun tahu gelaran itu dengan sebab beliau seorang yang amat membenarkan Nabi SAW. Lebih-lebih lagi apabila berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ketika orang lain berasa ragu-ragu nak membenarkan peristiwa tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Kalau Muhammad mengatakan, orang duk kata ke dia, "Ya, wahai Abu Bakar, kau percaya ke Muhammad kata Muhammad pergi ke Palestin, balik malam tu juga, balik hari?" Orang kata. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Bukan ke Palestin, kalau dikata di ke langit sekalipun, aku percaya. Maka diberi gelaran As-Siddiq. Sayyidina Uthman bin Affan diberi gelaran Dzu Nurain, yang mempunyai dua cahaya.
dua cahaya dengan maksud dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa kunyatu Abu Hafsin, dan diberikan kunyah. Kunyah ni ma udhifa ila abin au ummin. Benda ni hanya ada dalam bahasa Arab, orang Melayu tak guna benda ni. Dia dengan maksud bapa kepada siapa. Abu Hafsin, bapa kepada Hafiz. Kita orang Melayu tak guna benda ni tuan-tuan. Contohlah macam saya kan, kalau kita dah berumah tangga, orang Arab akan panggil kita dengan nama Abu, bapa kepada siapa. Contoh kalau saya, anak sulung saya nama Nadirah, orang Arab panggil saya Abu Nadirah. Kadang-kadang orang Arab akan ambil daripada nama anak lelaki, walaupun anak lelaki itu bukan anak sulung, anak nombor 2 ke nombor 3 ke, orang Arab akan ambil nama anak lelaki. Contoh anak lelaki saya yang nombor 3 nama Muhibbullah, jadi orang akan panggil saya Abu Muhibbillah. Macam gitulah. Itu gelaran yang orang Arab guna. Kita Melayu tak guna benda tu. Diberi gelaran Abu Hafsin. Wulida qabla al-hijrati bi 40 aman. Beliau dilahirkan sebelum hijrah, lebih kurang 40 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah rupa paras fizikal Umar Al-Khattab? Kana hasan al-wajhi. Orangnya handsome. Ghalizal kafaini wal qadamain. Dia punya tapak tangan, saiz kaki besar. Ya, kalau orang Arab ni jenis dia punya ruas tulang dia tu besar. Kalau kat Kedah ni tu contoh tu. Yang bersandar kat dia, tu contoh kembar besar. Dia besar, adik dia pun besar juga. Badan besar, ruas tulang besar kan, penampar orang pun sedap. Gitu nak kabarnya. Ada seorang guru, ana tengok dia punya ruas lengan dia, ya Allah besarnya. Dia punya tapak tangannya besarnya. Dia kalau sepak muka ni puas hati tuan-tuan. Dia puas hati, confirm meninggal dunia, confirm. Jadi Umar Al-Khattab rupa dia tapak tangan, tapak kaki besar. Kasal lihyati, berjanggut tebal lebat. Yasbahu lihyatahu bil hanna, dan dia menginaikan janggutnya. Asla, orangnya botak. Dakhman tawilan, besar dan tinggi. Yara ka'annahu rakibun min tulihi al-ba'in. Tingginya Umar Al-Khattab ni, kalau dilihat daripada jauh, orang kata dia tu naik kuda. Tuan-tuan faham ke tak ni? Oh, naik kuda. Kuda tu kan tinggi. Kalau kita naik atas kuda, lagi tinggi. Jadi daripada jauh orang kata, dia naik kuda ke? Tak, dia tak naik kuda. Tapi nak beritahu tinggi ni, dia tu macam orang naik kuda. Kalau tak silap ana pernah baca, kalau dia naik kuda, kaki dia cecah tanah. Ujung kaki tu cecah, macam entah bawa motor lah Syekh, gitu. Kan? Kalau entah naik superbike pun, jengkit-jengkit sikit kot. Tapi Umar Al-Khattab, dia naik kuda, kaki dia cecah tanah. Kita ada kaki cecah tanah? Ada. Kuda kepang boleh lah. Kuda padi. Kan? Aku pun boleh macam tu. Ini kuda betul, kuda perang. Tingginya Umar Al-Khattab. Wa kana asmara yamilu ila humrati. Kulitnya tidak berapa putih, kemerah-merahan. Qawiyal buniyati, bertubuh badan sasa. Jahwariyal sauti, bersuara lantang. Yastakhdimu kilta yadaihi, dan Umar Al-Khattab ini, dia ni tuan-tuan kelebihan dia, dua-dua tangan dia boleh guna, kanan dan juga kiri. Bukan kidal, dia dua-dua dia guna. Itu antara kehebatan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kana ambaha fityani Quraisyin, di kalangan orang Quraisy, di kalangan orang-orang muda Quraisy, dia antara budak yang pemuda yang cerdik. Wa ashaddahum syakimatan, dan yang paling kuat
orang kata berpendirian tegas. Dia kalau dia buat keputusan A, B, dia tak mudah, tak goyang dia. Wa kana yujidu al-qira'ata wal kitabata. Dan Umar Al-Khattab ini di zaman jahiliyah orang yang pandai membaca dan menulis. Di zaman dulu tuan-tuan, susah nak cari orang yang pandai membaca dan menulis. Di kota Makkah tu, kalau dalam sirah Ibn Hisham disebutkan lebih kurang ada 6 orang sahaja yang pandai membaca dan pandai menulis. Wa kana mab'utha Quraisy wa safiraha wa mafkharaha fil jahiliyati. Dan orang Quraisy kalau nak hantar wakil ke luar negara menjadi duta Quraisy akan lantik Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia merupakan orang yang cukup dibanggakan di kalangan orang-orang Quraisy. Qalat fihi Shifa bintu Abdullah, idza takallama asma' wa idza masha asra' wa idza daraba awja' wa huwa an-nasiku haqqan. Asy-Shifa binti Abdullah mengatakan Umar Al-Khattab ni kalau dia bercakap, idza takallama asma', dia kalau cakap clear, jelas, tak payah nak diulang banyak kali. Dia diberikan al-fasahah, kejelasan pada perkataan tutur bicara dia. Wa idza masha asra', kalau berjalan laju, dia tak jalan terhege-hege macam kita. Wa idza daraba awja', dan kalau dia pukul memang sakitlah kau. Dia pukul awja', memang sakit. Wa huwa an-nasiku haqqan, dan seorang yang amat kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana qabla islamihi shadid al-idha' lil muslimin hatta qila law aslama himar al-Khattab ma aslama ibn al-Khattab. Sebelum Umar Al-Khattab masuk Islam, beliau seorang yang amat kuat mendera para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga dalam sejarah dia menceritakan Umar Al-Khattab pernah mendera seorang sahabat. Dia lempang, dia pukul, dia sepak, dia lempang sampai Umar letih. Dia kata, aku letih. Tak lagat lah. Walaupun dia kuat, walaupun dia kaki belasah, tapi dia tetap tak boleh nak menggoyahkan iman ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahat di zaman jahiliyah, jahat, dera para sahabat. Satu hari ada seorang perempuan, dia nak berhijrah tuan-tuan, nak keluar daripada Makkah. Dia dengan suami dia. Cuma dia ikut jalan lain, suami dia ikut jalan lain. Masa dia keluar tu, masa perempuan ni keluar, kebetulan dia bertemu dengan Umar Al-Khattab. Dia jumpa Umar, dia dah susah hati, matilah aku, habislah aku kan. Umar nampak, dia pun tanya, ila aina ya amatallah, kau nak ke mana wahai perempuan? Perempuan tu tak boleh kata apa dah. Tak nak goreng pun tak boleh. Dia kata, inni muhajiratun ilal madinati, aku nak berhijrah ke Madinah. Aku nak pindah ke Madinah. Bila perempuan tu kata macam tu, tiba-tiba Umar kata dekat dia, Umar kata apa? Kalau tak silap ana lah. Perempuan, Umar kata, Allah, ada satu perkataan tu, salamakillah, lebih kurang gitulah. Tapi bukan perkataan salamakillah, tapi ucapan dia ucapan doa. Bermaksud, semoga Allah selamatkan perjalanan kau. Jadi dia tak marah perempuan tu, dia tak maki, dia tak hamun, dia tak belasah, dia tak halau suruh balik ke Mekah. Dia doakan perempuan tu selamat berhijrah ke Madinah. Jadi perempuan ni pelik. Biar betul Umar cakap macam tu dekat aku. Dia pun teruskan perjalanan, jumpa suami dia pun nak berhijrah juga. Dia pun cerita dekat suami dia, bang, tadi masa saya on the way nak keluar Mekah bang, saya jumpa Omar. Kau jumpa Omar? Bodoh abang tak jumpa dia. Habis dia buat apa kat kau? Tu pelik bang. Dia buat apa? Dia doakan saya bang. Dia kata semoga Allah selamatkan perjalanan saya. Apa kata lelaki dia? Sudah kau mengarut. Kau ingat Omar tu nak masuk Islam? Apa kata suami dia? Wallahi lam yuslim Umaru hatta aslama Himar bin Al-Khattab. Suami dia kata, demi Allah, Umar takkan masuk Islam
sehingga keldai bapak dia masuk Islam. Jadi bapak dia Al-Khattab tu ada bela keldai. Kalau keldai tu masuk Islam, Umar pun takkan masuk Islam. Nak beritahu, memang tak ada harapan masuk Islam. Sebab orang tahu dia tu backhand, jahat. Tak ada harapan nak berubah. Tapi tuan-tuan, itulah yahdillahu man yasha, kan Allah Ta'ala boleh memberi petunjuk sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu kita, tuan-tuan, walaupun alhamdulillah kita dah orang Islam, tapi kita tak boleh jadi confident, tak boleh overconfident, belum tentu. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi kata apa? Al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Istiqamah itu lebih bagus daripada 1000 karamah. Nak istiqamah tu payah, tuan-tuan. Nak jadi baik tu senang. Nak baca Quran, senang baca Quran, tak payah. Tapi nak istiqamah baca Quran, tu payah. Tiap-tiap pagi nak baca Quran, senang. Tapi nak maintain istiqamah tiap-tiap pagi, tu payah. Nak salat duha 2 rakaat, senang je 2 rakaat. Tapi nak istiqamah sembahyang duha, tu payah. Nak bersedekah, senang. Tapi nak istiqamah, disiplinkan diri kita tiap-tiap hari bersedekah, itu susah. Tuan-tuan, walaupun kita dah jadi orang Islam, belum tentu. Tapi kita husnuzan kepada Allah, supaya Allah Ta'ala pelihara kita dalam keadaan iman, insya-Allah. Amin. Alima bi islami ukhtihi Fatimah fatawajjaha ilaiha. Ringkasan cerita bagaimana keislaman Umar Al-Khattab. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab ni, tuan-tuan, nak pergi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang tegur dia. Orang kata, ila aina ya ibn Al-Khattab? Kau nak ke mana wahai anak Al-Khattab? Dia kata, aku nak cari Muhammad. Lalu orang dia kata, apa yang kau sibuk pasal Muhammad? Pasal apa? Kau selesaikan dulu adik kau. Adik kau dan adik ipar kau, dua-dua dah masuk Islam. Dia tahu je adik dia masuk Islam. Dia pun terus ke rumah adik dia, Fatimah bintu Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Fawajada Khabbab bin Al-Arad yu'allimuha wa zawjaha sa'idan al-Quran fadarabaha. Jadi dalam sirah cerita, sampai dekat rumah Fatimah, diorang masa tu tengah baca Quran, tengah belajar Al-Quran. Yang mengajar Al-Quran ialah Khabbab bin Al-Arad. Dalam rumah tu ada 3 orang. Khabbab bin Al-Arad, Fatimah, dan juga suami dia, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. 3 orang ni. Diorang baca Quran pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sebab takut orang dengar. Umar pun sampai. Umar dengar. Buat benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Umar dengar, kan. Lalu Umar pun automatik, tuan-tuan, berubah dia. Berubah bukan jadi baik, berubah jadi marah. Umar ni jadi suara nafas dia jadi turun naik. Gitu, tuan-tuan. Jadi bila suara Umar mendengus tu, kuat je suara dia, suara pernafasan dia, sampai dengar dalam rumah tu. Lalu adik ipar dia kata, gitulah, Umar dekat luar. Bila dengar Umar punya dengusan suara, tuan-tuan, belum sempat lari, guru Quran dah melompat keluar dah. Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu dah melompat keluar rumah dah. Cepat-cepat Fatimah sorokkan helaian Al-Quran yang diorang tulis tu, cepat-cepat sorok. Umar ketuk pintu. Buka pintu. Anybody home? Buka pintu. Gitulah lebih kurang, tuan-tuan, ya. Lalu adik ipar Umar pun buka.
Engkau buat apa dalam ni? Tanya. Madza taf'alun fi hadzal bait? Laqad sami'tu aswatan. Korang buat apa kat sini? Kau cakap apa tadi? Kau baca apa tadi? Saya kata, tak ada apa-apa bang. Saya sembang cerita pasal nak dekat pilihan raya ni. Kau jangan nak buat lawak dengan aku. Kau buat apa tadi? Aku dengar ada benda kau baca. Kau buat apa? Tak ada apa-apa bang. Sembang-sembang aja. Kau cakap betul-betul dengan aku. Tuan-tuan semua, bila Said bin Zaid bin Amr bin Nufail, adik ipar dia ni tak nak cakap terus terang, mengamuklah orang tua ni. Bang! Smack down terus kau tahu. Badabam jatuh. Dia pun dia belasah adik ipar dia. Masa belasah tu tuan-tuan, datang adik Umar Al-Khattab, Fatimah bintul Khattab. Dia pun tarik abang suami apa ni? Abang ni lah Umar. Abang, janganlah buat macam ni. Dia pun nak tarik. Masa tarik tu, Umar tengah baran, dia pun nampak muka dia khamar. Dia pun nampak berdarah hidung Fatimah. Satu benda tuan-tuan, puak-puak Syiah, dia kata Sayyidina Umar pernah penampar Fatimah. Betul lah, tapi bukan Fatimah anak Nabi tu, Fatimah adik dia. Ya, kadang kita ni duk kata, Fatimah anak Nabi kena lempang. Kurang ajar betul. Bukan Fatimah anak Nabi, oi. Fatimah adik Umar. Dan perbuatan tu dilakukan ketika Umar dalam keadaan kafir, tak beriman. Gitu. Jadi bila dia penampar Fatimah berguling jatuh, berdarah hidung dia. Masa tu tiba-tiba Umar rasa menyesal. Malu dia. Dia seorang lelaki, abang, panglima, orang yang hebat, menggunakan kekuatan, kekasaran untuk menampar seorang perempuan, adik dia pula tu. Waktu tu Umar macam serba salah. Dia pun cakap elok, ya Fatimah, tunjukkan pada abang apa yang kau baca. Tunjukkan pada abang. Bagi abang nak tengok apa yang kau baca. Maka Fatimah kata, farafadha i'ta'ahu sahifata illa ba'da an yatatahhar. Adik dia kata, tak payah, abang tak boleh nak sentuh, abang najis. Oh lemak kau, jangan main. Ya kan Omar Bekeng juga adik dia kau tu tak. Memang dah keturunan Bekeng. Orang perempuan kalau garang lagi ganas kau tu. Orang lelaki ganas dah. Orang perempuan kalau garang lagi ganas. Tu orang lelaki nampak je sadu kan. Dengan bini yang macam betul aku cakap. Sebab tu ada sejarah kalau kita baca. Orang perempuan Mekah, diorang ni dulu respect, hormat kepada suami dia. Tapi bila diorang pindah ke Madinah, diorang jadi lain macam tau. Dia bukan jadi kurang ajar, bukan kurang ajar. Dia jenis pandai menjawab. Ada lagi pandai menjawab. Lalu para sahabat jadi pening kepala. Kenapa pandai menjawab diorang ni? Sebab diorang berkawan dengan perempuan Madinah. Perempuan Madinah ni diorang educated. Diorang ni ada grup WhatsApp tuan-tuan, senang macam tu. Diorang terbuka, dunia orang terbuka lebih luas. Dia banyak maklumat. Bila banyak maklumat, pening suami dia nak beradab dengan bini-bini macam tu tuan-tuan. Jadi adik dia kata, abang najis, abang tak boleh sentuh ni. Abang kalau abang nak sentuh, abang kena. Dia kata, anta tahar, kau kena bersuci dulu. Faghtasala thumma qara'aha wa kana fiha sadru surati Taha. Jadi Umar pun tak cakap banyak. Okey bang, okey. Dia pun keluar rumah. Dia pun ada setengah kata dia berwuduk, ada setengah kata dia mandi. Dia masuk dalam rumah, lalu Fatimah pun bagi dekat dia. Dia pun baca muqaddimah surah Taha. Muqaddimah dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata wallahi innaha la kalimatun hasanah. Demi Allah, ini merupakan perkataan yang baik. Dia tak pernah jumpa perkataan orang Arab, diorang biasa sebut bismikallahumma tujad. Bismikallahumma. Tiba-tiba tertulis itu Bismillahirrahmanirrahim. Lembut hati dia. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Dibaca
Fasharaha Allahu sadrahu lil Quran. Masa dibaca tu, dibaca lama, lepas tu dia kata, aina Muhammad? Muhammad dekat mana? Masa itulah tuan-tuan, guru tuition yang melompat keluar tadi ada dekat luar, dia tak lari, dia nyuruh. Bila dia dengar Umar baca Quran, dia kata apa? Abshir ya Umar, bergembiralah wahai Umar, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umaraini, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah seorang yang bernama Umar. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua siapa dia? Amru bin Hisham. Wa ma adrakum man huwa Amru bin Hisham? Siapa dia Amru bin Hisham? Abu Jahlin, Abu Jahal. Tapi orang tak kenal nama dia tu, orang kenal gelaran dia Abu Jahlin. Jadi ahadi Umarain, salah seorang yang bernama Umar, sama ada Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Maka apa kata Khabbab bin Al-Arad? Abshir ya Umar, bergembiralah, semoga engkaulah orangnya. Fadhahaba ila dari Al-Arqam wa aslama baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da islami Hamzah bin Abdul Muttalib bi 3 ayamin. Lalu apa kata Khabbab bin Al-Arad? Muhammad ada dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Umar pun terus keluar daripada rumah adik dia, naik atas bukit Safa menuju ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Masa dia pergi tu tuan-tuan, sahabat Nabi nampak, nak ke mana tu? Umar nak ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Diorang dah susah hati, diorang dalam kepala para sahabat tahu Umar datang mesti nak belasah Nabi, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus tersebar berita ni di kalangan para sahabat. Diorang semua berkumpul dekat rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan kebetulan masa tu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib dah ada dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, biarkan dia datang. Kalau dia datang niat baik, kita layan cara baik. Kalau dia buat kurang hajak, kan, kena dengan aku. Jadi Hamzah ni pun orang backing, orang hebat juga. Nabi kata tenang, kita tunggu dia datang. Para sahabat dah standby. Umar Al-Khattab pun masuk ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa cerita tuan-tuan, Nabi nampak je Umar tak dan buat apa-apa, Nabi terus cekak leher dia. Nabi cekak leher dia. Umar tu kan orangnya backing, orangnya garang. Tiba-tiba Nabi cakap macam tu. Kan. Dia kata, ya Umar, kau sampai bila lagi nak berubah? Kau tak nak, bila kau nak berubah wahai Umar? Umar ni kena cakap terperanjat terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduka wa rasul wa asyhadu annaka Muhammadun abduhu wa rasuluh. Terus mengucap kalimah syahadah tuan-tuan. Bila dia mengucap, para sahabat dalam rumah ni memang tak boleh nak kontrol, terperanjat, pakai takbir, Allahu Akbar. Takbir, kau tahu tak? Diorang takbir punya kuat sampai dengar lawangan takbir ke mana? Bukit Safa dekat atas, sini kawasan Kaabah. Masa tu geng-geng Quraisy tengah lepak tuan-tuan. Diorang dengar, dia benda. Siapa lah takbir tu? Terperanjat dia. Kan ada buat tamar benda tuan-tuan. Rupanya Umar Al-Khattab masuk Islam. Kejap tuan-tuan. Viral dalam grup WhatsApp Quraisy. Umar dah masuk Islam. Berdampak gila, mampus kata. Dan Umar Al-Khattab masuk Islam 3 hari selepas keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi kisah Hamzah ni masuk Islam macam mana? Hamzah ni pakcik Nabi ni tuan-tuan, dia ni jenis tak ambil hal manalah pasal Nabi. Yang dia tahu tu anak saudara aku tak kacau anak saudara aku, dan dia pun tak kacau aku. Satu hari dia pergi berburu dan dia balik ke kota Makkah. Masa dia balik tu, ada seorang budak perempuan, Jariyah, bibi lah kita kata, jumpa Hamzah. Ya Hamzah, kau tak tahu ke hari ni ada apa? Orang Quraisy kurang ajar dekat anak saudara kau. Dia buat macam-macam, kesian dekat Muhammad tu. Kau tak tengok ke anak saudara kau? Kesian dia. Siapa buat anak saudara aku? Siapa buat? Abu Jahal.
Hamzah dengan Abu Jahal dia bengang lah. Padahal Hamzah ni tuan-tuan belum Islam, tak Islam pun. Dia turun kuda tuan-tuan, dia bawa busur panah dia. Masa tu Abu Jahal, Abu Labi and the gang tengah lepak depan Kaabah main carom, kau tahu tak? Atau aku tambahlah, kau jangan percaya. Kan? Jadi tengah-tengah dua leka main carom, isap shisha benda semua tu. Datang Hamzah bin Abdul Muttalib dengan busur panah. Dia kata, abang kawasan dah sampai, abang kawasan dah sampai. Dan dia orang tahu kalau cara macam itu Hamzah datang memang kena, ada yang kena, kejap lagi nikah. Dia pergi tuan-tuan, dia sepak tu, dia ambil busur panah ni, dia libas dekat muka Abu Jahal. Dia libas kau tu, tercampak orang tu, berdarah muka. Bila dah tertongging ayahanda kawasan Quraisy ni, mengamuklah geng-geng dia. Woi, ni apa cerita, ni apa cerita? Dia nak gaduh ha. Hamzah pun dia apa? Dia memang berani. Dia punya berani lebih berani pada Umar Al-Khattab. Jadi tuan-tuan, bila orang nak belasah Hamzah, Abu Jahal yang kepala bedah kata apa? Dalam sirah sebut Hamzah dikata apa dekat Abu Jahal? Allah, ada satu perkataan tu. Bahasa mudahnya dia sebut dekat apa disebut? Ya Allah, lupalah. Dia kata dekat Abu Jahal, bahasa kita bontot besar, dia kata macam tu. Bontot besar ni aib lah. Bagi orang Arab sebut bontot ni aib tuan-tuan. Tapi dia kata dekat Abu Jahal tu bukan sebarangan. Jawatan dia Datuk Tan Sri Tun Abu Jahal, orang besar. Ya mukabbiru stah, gitulah ya. Mana bontot besar dikutuk Abu Jahal. Abu Jahal dah kena belasah, kena kutuk pula tu. Tapi dia tak berani melawan dan suruh orang lain cool down. Dia kata apa? Jangan lawan. Memang salah aku. Aku yang belasah Muhammad. Apa kata Hamzah? Atasubbu bna akhi wa ana ala dinihi? Kau berani kata ke anak saudara aku, kau tak tahu ke aku masuk agama dia? Kau tak tahu ke aku dalam agama dia? Padahal Hamzah belum masuk Islam pun. Tapi dengan sebab sensitifnya hati dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa tu juga dia masuk Islam. 3 hari kemudian masuk Islam Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Aslama fil 'am as-sadis lil bi'tsati al-ashhar al-aqwal wa huwa raqmu 40 fil Islam. Dia masuk Islam pada tahun 6 kenabian Nabi. Maknanya setelah 6 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dia masuk Islam. Dan nombor siri, nombor keahlian, nombor 1 masuk Islam siapa dia? Di kalangan perempuan, Khadijah bintu Khuwailid. Kan? Nombor 2 di kalangan ahli keluarga Nabi, budak-budak, Ali bin Abi Talib. Nombor 3 di kalangan hamba dalam keluarga Nabi ialah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Nombor 4 di kalangan orang luar. Nombor 1 di kalangan orang luar, bukan di kalangan ahli keluarga. Di kalangan orang luar, nombor 1 Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar nombor berapa? Ada kata nombor 37, ada kata nombor 40. Maknanya lambat, lewat masuk Islam. Tapi tuan-tuan tengok ya, walaupun Umar berkedudukan nombor 37 ataupun yang ke-40, tapi tuan-tuan, dia menjadi orang yang kedua terpenting ba'da Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kana islamuhu dalilan ala mahabbatillahi wa ikramihi lahu haitsu istajaba Allah li da'wati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Keislaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai dalil menunjukkan betapa Allah Ta'ala menyayanginya dan Allah Ta'ala memuliakannya dan Allah Ta'ala memakbulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, engkau muliakan Islam dengan salah seorang lelaki yang lebih kau sayang, sama ada Abu Jahal ataupun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Azan dulu ke? Terus ke azan dulu? Ha? Terus. Lain macam. Confident Kharaja min daril arqam ala ra'si ahli saffain
lil muslimin innama jahara al muslimuna bi da'wati wa huwa alladhi iqtaraha bidzalik. Ini yang saya dah cerita tadi. Dia masuk Islam pagi, tengah hari terus isytiharkan Islam dan ajak orang ramai supaya terang-terang, jangan sorok pasal Islam, kita di atas kebenaran. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala berkata, "Ma zilna a'izzatan munzu aslama Umar." Semenjak Umar masuk Islam, kami orang-orang di Makkah menjadi hebat, menjadi mulia. Dulu tuan-tuan, orang Islam nak tawaf dekat Kaabah tak berani. Pasal takut kena belasah dengan geng-geng Quraisy. Tapi bila Umar masuk Islam, Umar offer, siapa nak tawaf jom, jom. Orang pun follow Umar jadi mutawif lah kita kata. Berani orang Quraisy nak kacau, berani, nak mampus. Tak berani. كان الصحابي الوحيد الذي جهر بهجرته إلى المدينة حيث تحدى المشركين فقال إني عازم على الهجرة فمن أراد أن تثكله أمه أو أن ييتم أولاده فليلقني غدا وراء هذا الوادي. Cerita ini semua orang tahu belaka dalam ramai-ramai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Tak ada seorang pun yang berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Al-Khattab masa nak hijrah, besok nak hijrah, hari itu dia keluar. Dia pergi dekat Kaabah. Dia kata apa? Ya ma'syara Quraisy. Jadi orang zaman dulu tuan-tuan, bila buat pengumuman dekat tepi Kaabah, semua akan beri perhatian. Yang berniaga akan berhenti, yang bersembang akan berhenti, yang tengah makan berhenti, semua berhenti belaka, bagi perhatian. Ada apa? Umar kata, ya ma'syara Quraisy, ana Umar bin Al-Khattab, inni azimun 'ala al-hijrati. Besok aku berazam akan berhijrah. Barang siapa yang nak menjadikan mak dia yatim, mak dia yatim lah pula, mak dia kehilangan anak lelaki. Barang siapa yang nak jadikan mak dia kehilangan anak lelaki, isterinya janda, anak dia yatim, sila tunggu Umar dekat lorong ni. Besok aku nak hijrah. Tunggu kalau berani. Mampu kau. Kau nak mampus. Sepatutnya besok tu ada Roblox tuan-tuan. Roblox dibatalkan. Ketua Roblox ambil MC kau tu. Tak berani. Dia kata. Tak pasal dengan aku meninggal, dia kata. Tak berani Syekh. Clear. Para sahabat yang tak berani berhijrah bersama-sama dengan Umar Al-Khattab keluar daripada kota Makkah dalam keadaan selamat. Itu hebatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah. Kana naqshu khatimihi kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Umar Al-Khattab tuan-tuan ada pakai sebentuk cincin. Cincin itu terukir perkataan kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Cukuplah kematian menjadi peringatan kepada engkau wahai Umar. Cukuplah kematian menjadi peringatan kepada engkau wahai Umar. Qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Nabi bersabda, demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, syaitan tidak akan lalu di lorong yang bakal dilalui oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar ni bukan orang takut ke dia. Hantu pun takut, setan pun takut Syekh. Setan ni dia nak lalu kawasan tu, dia kata, Umar lalu. Dia lari bersepah, kau tahu. Kita bukan setan lari, siap tunggu. Mana aja tak sampai-sampai lagi ni. Setan nak kacau kita. Kan, nak suruh corner, nak pergi masjid, corner tempat lain. Lepak tu. Setan siap tunggu kita Syekh. Kita ni, itulah masalah kita. Umar tak lalu. Setan dah bersepah lagi. Wafaqal Qur'anu fi sitti masail. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tuan-tuan, antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia,
Dalam Al-Quran ada beberapa masalah ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan dengan sebab permohonan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Antaranya masalah pengharaman arak. Dulu tuan-tuan, ketika Nabi SAW pindah di Madinah, arak masih belum diharamkan. Kalau tak silap saya, arak diharamkan pada tahun sama ada tahun 1 ataupun tahun 2 Hijrah. Sebab apa lambat diharamkan arak? Sebab arak ni minuman rasmi. Gitu. Dulu zaman-zaman jahiliah kalau ada kuliah maghrib, penceramah, minumannya arak. Gitu. Minuman rasmi dia. Jangan main. Pening kepala. Jadi berlaku Allah Ta'ala turunkan 4 ayat kan, wa minan nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Masih tak haram lagi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tentang arak masih tak haramkan lagi. Kemudian ayat wala la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Tak haram lagi. Dulu para sahabat Nabi, diorang sebelum sembahyang diorang minum arak dulu. Tok Bilal, Tok Imam, semua minum, mabuk kan. Tapi bagusnya sahabat, mabuk-mabuk pun sembahyang tak tinggal. Itu bagusnya. Jadi gitulah kan. Orang kamat okey, gitu. Jadi satu hari tu imam ni mabuk. Dia buat takbir lah. Allahu Akbar. Gitu. Baca Fatihah, baca. Gitulah. Sampai dia baca kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala ana abidum ma abatum. Lepas dia baca. Kuliah ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Bukan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Dia kata a'budu ma ta'budun. Surah Kafirun ni tuan-tuan, tak mabuk pun tentu kau terbalik. Mabuk lagi lah tuan-tuan. Ada seorang ulama Syria tu, seorang alim. Dia ni anak murid Syekh Quraim Rajah, Syekh Aiman Rushdi. Alim-alim bidang Al-Quran, sangat-sangat alim. Kat YouTube berlambak ceramah di pasal Al-Quran. Dia kata apa masa dia kecil-kecil dulu, surah yang paling susah hafal surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dia kata, ingatkan aku Melayu je susah hafal, dia pun susah hafal juga. Kita masa kecil-kecil dulu bengang baca surah ni. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum. Macam mana ni gitu. Ada seorang member lah, dia jadi imam. Dia baca apa tu? والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Dia lupa. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Makmum dengan penuh confident. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu wal asri mangku oi. Kan dia pantang dengar. Dia berhenti dekat kan ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq, padahal falahum ajrun ghairu mamnun. Kan tuan-tuan semua, imam ni mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah wahai orang kafir. Bila dibaca macam tu, makmum yang tak mabuk terperanjat. Subhanallah, baca benda gitu. Kan? Lalu Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati sembahyang kalau kamu mabuk. Jadi lepas pada turun ayat tu, Tok Imam dah tak minum arak lagi sebelum sembahyang. Lepas sembahyang minum. Gitu. Lepas sembahyang minum. Sampailah berlaku satu peristiwa. Orang Madinah ni buat kenduri, hidangan arak, minum sampai mabuk, lepas tu bergaduh dan hampir-hampir berlaku peperangan antara kabilah-kabilah Arab ini.
Aus dan Khazraj. Umar bila tengok benda ni, Umar sakit hati. Umar pun angkat tangan kata, Allahumma anzil alaina bayanan syafian. Ya Allah, turunkan kepada kami ayat yang total kata haramkan terus ya Allah. Maka Allah pun turunkan ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Okey. Antara ayat Al-Quran yang diturunkan dengan sebab ataupun ayat itu diturunkan menyokong pendirian Umar Al-Khattab masalah tawanan perang Badar. Tuan-tuan pun tahu kan cerita ni. Diringkaskan cerita, bila habis perang Badar, Nabi bincang dengan para sahabat. Nabi tanya pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib tentang tawanan perang. Ali kata, ya Rasulullah, saya berpendapat kita ambil wang tebusan. Kalau tak ada wang tebusan, tak mampu nak bayar, kita suruh dia mengajar dekat Madinah. Pendapat yang ini juga disokong oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kata, ya saya pun sama juga ya Rasulullah. Tawanan perang ni kalau nak bebas, kita ambil wang tebusan, tak mampu bayar, suruh dia mengajar di Madinah. Ambil 10 budak, mengajarlah. Matematik tambahan ke, geografi ke apa ke, sampai pandai. Baru kita bebaskan dia balik ke Mekah. Sampai pendapat Omar, apa pendapat engkau tentang tawanan? Saya. Gitu. Smackdown. Pancung ya Rasulullah. Pancung, bunuh terus. Diorang ni semua kutu berahak tak boleh pakai. Bunuh terus. Nabi kata okey. Maka Nabi pun cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan Ali. Keesokan hari tuan-tuan turun ayat bersetuju dengan pendapat Umar Al-Khattab. Apa kata Allah? Maka lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tak sepatutnya seorang nabi itu mengambil tawanan musuh sehingga musuh itu betul-betul lemah, betul-betul kalah, baru boleh kau ambil tawanan. Kalau tak, jangan. Jadi tuan-tuan, Umar datang, tiba-tiba tengok Nabi menangis, Abu Bakar menangis sungguh ni, menangis. Sebab apa? Ayat tu diturunkan begitu. Umar kata apa, ya Rasulullah, kenapa menangis? Bagi tahu dekat aku pun nak menangis juga. Kalau aku tak boleh menangis, tabakaitu libukaikuma, aku akan buat menangis untuk kamu berdua. Sampai macam tu. Orang menangis betul-betul ni. Kan? Umar ni dia macam jealous tau. Kalau Abu Bakar boleh berkongsi perasaan dengan Nabi, mengalirnya air mata Nabi tu sama juga mengalir air mata Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Abu Bakar itu menjiwai Nabi. Dia menangis sekali. Aku tak boleh ni macam mana? Aku nak juga. Jadi aku akan buat tabakaitu libukaikuma. Mana aku akan duduk buat suara macam tu. Kalau kita, aku sepak ke kau tahu kan. Kau buat lawak apa, orang nangis sungguh ni. Tak, Umar bagi dia bukan lawak. Dia jealous Abu Bakar boleh nangis sekali macam tu. Maka Nabi kata, ya Umar, Allah Ta'ala bersetuju dengan pendapat engkau tentang masalah tawanan perang. Gitu. Cerita tu panjang tuan-tuan. Dan banyak lagi lah ya tentang ayat-ayat Al-Quran. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafa mengatakan lebih kurang 27 ayat Al-Quran diturunkan di atas permohonan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tuan-tuan, dia kata, kalau tuan-tuan baca sejarah, Umar Al-Khattab ini dia jaga rakyat dia, jaga sungguh. Dia bukan jaga sambil lewa. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum meninggal dunia, masa nak cari pengganti Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ni sebelum meninggal dunia, dia tanya dekat para sahabat tentang Umar Al-Khattab. Padahal Umar tu kawan rapat dia. Tapi dia tanya dekat para sahabat, apa pendapat kamu tentang Umar Al-Khattab? Dan apa pendapat kamu? Semua kata, bagus, dia memang layak jadi khalifah, Jadi sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, dia panggil Umar Al-Khattab. Apa pesanan Abu Bakar kepada Umar? Pesanan dia kata apa? Ya Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala ini ada hak yang perlu kau tunaikan pada waktu siang dan tak boleh kau tunaikan pada waktu malam. Dan Allah Ta'ala ada hak yang perlu kau tunaikan pada waktu malam
dan kau tak boleh tunaikan pada waktu siang. Apakah benda itu tuan-tuan? Sembahyang 5 waktu. Ya, nak bagi tahu orang dulu, para sahabat Nabi, pesan bab sembahyang ni tuan-tuan bukan main-main. Level khalifah, level ahli syurga tu. Pesanan apa dia? Jaga semayang, jaga semayang, jaga semayang. Kita mana ada? Kita pesan jaga semayang ni untuk budak-budak je. Dah tua-tua lantak engkau lah. Kan? Ada dah tua-tua nak pesan pasal semayang. Tak adanya. Kita pesan budak, kau jangan tinggal semayang. Padahal orang tu lah kena jaga semayang. Pasal cepat mati. Budak lambat mati tuan-tuan kan. Biasanya gitulah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia pesan benda tu dekat Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, supaya jaga betul-betul semayang dan jaga rakyat betul-betul. Tuan-tuan semua, apabila Umar Al-Khattab jadi khalifah, dia pegang jawatan ni, dia pegang sungguh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca betapa zuhudnya Umar Al-Khattab jadi khalifah ni kan, dalam satu peristiwa, ada seorang tentera Islam balik daripada berperang. Dia balik, dia nak bagi tahu dekat Umar tentang berita terkini kemenangan tentera Islam. Dia pun sampai di Madinah, tengok-tengok Umar Al-Khattab dalam Masjid Nabawi tengah bagi orang makan. Dia tu khalifah. Khalifah. Orang ni faham tak aku cakap apa ni? Bukan YB oi. Bukan menteri besar oi. Bukan Perdana Menteri, bukan sultan, bukan agung. Amirul Mukminin, yang jaga bukan satu negara. Masa tu Islam, kekuasaan Islam sampai ke Asyam, masuk ke Empire Rome. Rome dah kalah. Umar jaga gitu tuan-tuan. Jadi dalam masjid tu tentera Islam sampai, tengok-tengok lebih kurang waktu tengah hari, Umar Al-Khattab tengah bagi orang makan. Zid khubzan, tambah roti dia kata. Zid maraqan, tambah kuah. Gulai banyak lagi gulai. Tambah lagi. Tentera Islam masuk, dia buat, kau buat sampai, duduk. Makan. Dia makanlah sikit tuan-tuan. Berasa roti, cicah gulai. Sedaplah gulai daging. Dah habis kenyang belaka. Lalu tentera Islam ni jumpa Umar Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, ana jaisyun min juyushil Islami. Saya salah seorang daripada tentera Islam yang balik daripada Syam, nak bagi tahu tentang perkembangan tentera Islam sekarang ini. Kalau kau nak bagi tahu, pergi rumah aku. Tafadhal ila baiti. Pergi rumah aku. Tentera Islam ni pun pergi ke rumah Umar tuan-tuan. Dia pergi tu, dia tadi tak makan banyak, dia makan sikit. Sebab manalah tahu makan dekat rumah khalifah lagi sedap. Kan? Dia dalam kepala dah fikir dah, ni kurang-kurang ni kalau makan tengah hari rumah Umar, busuk-busuk, siakap sweet sour, kau tahu tak? Kau jangan main-main. Kan, tom yum, seafood, apa benda, shell out, shell talk, benda lah tak reti aku kan. Jadi sahabat ni seronok macam mana makanan rumah khalifah ni kan. Dia pun masuk. Masuk ada tirai. Omar panggil isteri dia, aina ghada'ana, mana makan tengah hari kita, makanan tengah hari mana. Bini dia pun tolak dekat langsir tu, keluar air. Okey, air kosong. Okey dah, tak apalah. Lepas tu tolak lagi roti. Okey, roti. Tolak lagi garam. Garam batu tu, garam batu. Tolak lagi ada sejenis minuman, dia panggil apa Suwaik, apa tak tahu ana lah. Ya, sorry, nabiz, afwan, nabiz. Nabiz ni tamar yang dihancur buat air. Keluar. Umar kata, "Tafadhal, silakan makan." Sahabat dia kata, "Alamak, makan ni je ke?" Kan? Umar ni makan tuan-tuan dengan penuh selera. Roti keras kerentung tu kau tahu, celup air, gigit, ambil garam. Qul fadal makan. Member ni paksa. Dalam hati dia kata, menyesal aku tak makan banyak dekat masjid tadi. Masjid lagi sedap, kau tahu tak? Masjid gulai daging. Omar makan roti cecah garam, kau tahu. Dia pun rasa nabis tu yang tadi saya sebut. Apa nama, tamar yang diproses buat air. Dia kata bila aku minum, pening kepala, kau tahu tak? Kalau aku buat sendiri lagi sedap. Makna tamar Omar tu tamar yang dah buruk, dah expired punya tamar. Allahu Akbar. Itulah
makanan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah berlaku di Madinah, kemarau, tak ada makanan. Perut Umar bunyi. Dia pun ambil minyak zaitun, dia minum. Dia kata apa? Uskut. Falaysa laka illa zait. Diam. Kau jangan cakap banyak, kau makan minyak aje. Dia kata ke perut dia, diam terus. Bagus ni perut dia, tuan-tuan. Cuba perut kita, cuba. Aku tengah lapar ni, kau tahu tak? Diam. Lagi panjang, kau tahu. Oh, nak muntah darah lah tu. Perut kita pandai, tuan-tuan. Jadi Umar Al-Khattab, dia punya makanan tu, masa kemarau dia minum minyak sampai muka dia pucat, kau tahu. Pernah sekali dia balik rumah, dia tengok anak dia makan daging. Dia punya mengamuk. Min aina laka hadha? Kau dapat mana daging? Kau dapat mana? Anak dia kata, ya abana, ya abati, abah, laqad qarimna ila lahmi. Kami dah lama tak makan, berbulan-bulan tak makan daging, kumpul duit sikit-sikit makan daging. Umar kata, awakullama qarimta ila syai'in akaltahu. Oh, kau orang ni setiap kali nak mengidam dapat, membazir. Dia jekah anak dia, kau tahu. Nak makan ni, makan lagi menangis. Tengah makan menangis, kau tahu tak? Umar tak bagi can anak-anak dia. Pernah satu hari, tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita sedia maklum, dia akan cek rakyat dia. Setiap malam dia round kota Madinah. Cerita ni ada dua versi. Satu versi mungkin tuan-tuan dah biasa dengar. Satu versi lagi saya akan cerita. Tak apalah, dua versi lah saya cerita, tuan-tuannya. Yang pernah dengar, yelah, apa masalahnya? Cerita Firam dia orang ulang-ulang kan. Satu malam Umar Al-Khattab lalu dekat kawasan Madinah, tiba-tiba je nampak ada macam api dekat tengah-tengah padang pasir. Dia pun kata dekat pembantu dia bernama Aslam, jom kita tengok apa yang berlaku. Sampai-sampai tengok-tengok ada seorang makcik yang tengah memasak kan. Umar pun bagi salam, Assalamualaikum ya sahiban nur. Assalamualaikum wahai tuan cahaya. Dia tak kata ya sahiban nar. Nar makna api. Perempuan tu kata waalaikumsalam, tafadhal. Umar pun tengok, makcik buat apa ni? Masak apa? Tengok masak apa? Masak batu. Keletang. Masak batu. Kenapa masak batu? Dia kata, aku terpaksa buat macam ni sebab kami dah tak ada makanan. Tu anak aku tu lapar tu. 3-4 orang tengah lapar tu. Aku terpaksa tipu dia orang. Anak dia kata, mak lapar. Mak tu kata apa? Korang tidurlah dulu, mak tengah masak ni ya. Tidur dulu. Nanti dah masak mak kejut kau, tidur ya. Tidur. Mak lapar, tidur. Nanti dah masak mak kejut. Mak ni berlakon keletang. Padahal tak ada benda. Batu berkiamat tak masak kau tu. Umar kata, la hawla wa la quwwata illa billah. Lalu Umar kata, makcik, Amirul Mukminin tak tahu ke pasal makcik ni? Umar tanya, Amirul Mukminin tak tahu ke pasal makcik ni? Umar tak tahu ke pasal makcik ni? Apa kata makcik? Allahu baini wa baina Umar. Bahasa mudahnya apa? Besok aku akan dakwa Umar di hadapan Allah Ta'ala. Aku akan dakwa Umar di hadapan Allah. Padahal depan itu Umar dia tak kenal. Umar bila dengar gitu, tuan-tuan, pucat gila muka dia. Terus dia balik, berlari dengan pembantu dia balik sampai dekat Baitul Mal. Dia kata dekat pembantu dia, ambil seguni gandum, letak atas bahu aku. Lepas tu dia kata, ya Amirul Mukminin, da'ni ahmiluhu. Biarkan saya bawa. Umar kata, letak atas bahu aku, biar aku bawa. Tak apalah, Amirul Mukminin dah tua, tak larat. Saya tolong angkatkan. Letak atas bahu aku cakap. Pembantu dia kata, tak apalah, saya boleh angkat. Boleh tanggung. Umar kata, baiklah. Kalau kau nak tanggung, gandum ni boleh. Dengan syarat kau tanggung dosaku di hari akhirat nanti. Bila Umar kata macam, tak nak, aku tak nak. Yang tu aku tak berani tanggung dosa. Tak, letak dekat aku cepat. Bawa, tuan-tuan. Umar pikul gandum tu sampai dekat makcik tu. Umar masak. Ni letak gandum, letak air, mulut tiup api. Kata Aslam, pembantu Umar,
Aku tengok kan bila kau tiup api kan terbang dia punya habuk kan. Masuk dekat mata Omar, masuk melekat dekat janggut Omar putih-putih gitu. Bergair-gair mata Omar ni. Kena masak gaul. Sampailah dah siap. Makcik, kejutkan anak makcik ya, kejutkan. Dia bagi makan kan. Sampailah budak-budak ni kenyang, suka. Lalu Aslam dia kata, ya Amirul Mukminin, jom kita balik. Budak-budak pun dah kenyang dah tu, jom kita balik. Omar kata apa? Aku takkan balik sehingga budak-budak ni tidur dalam keadaan kenyang. Sebagaimana aku datang, aku tengok budak-budak tidur dalam keadaan lapar, aku takkan balik sehingga aku pastikan diorang tidur dalam keadaan kenyang. Diorang budak-budak dah kenyang, kau senang nak tidur. Main milau kodan sekali kau tu kan. Main lah. Makan lagi. Sampailah dah mengantuk tidur. Apa kata makcik? Terima kasihlah banyak-banyak. Terima kasihlah banyak. Sepatutnya tuan yang jadi khalifah, bukan Omar. Omar memang tak layak langsung. PRU akan datang, saya takkan pangkah Omar. Saya pangkah tuan. Gitu makcik tu kata. Apa kata Omar Al-Khattab? Tak apa makcik, terima kasih ya. Besok jemput datang rumah Amirul Mukminin, dia akan bagi bantuan lebih lagi. Tak payah. Engkau sepatutnya jadi Amirul Mukminin. Orang memang tak layak. Omar memang tak boleh pakai Omar tu. Dan dia tak tahu itulah Amirul Mukminin Omar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhir sekali tuan-tuan, satu lagi versi. Cerita ni saya dengar daripada Syekh Quraim Rajih. Lepas tu saya jumpa dalam kitab. Satu malam Omar Al-Khattab pun macam biasa juga round kota Madinah. Tiba-tiba dia nampak dekat tengah-tengah padang pasir tu macam tadilah, ada cahaya, ada unggun api. Dia pergi tengok ada seorang lelaki duduk termenung depan kemah, termenung kan. Assalamualaikum ya sahibad daw. Ada apa tuan termenung seorang ni? Kata masalah ni, saya masalah apa? Masalahnya bini saya dalam kemah tu tengah sarat mengandung, nak bersalin dan tak ada orang nak bantu, nak macam mana ni? Anak tuan bini tuan nak beranak. Ya. Kejap je. Omar ni tuan-tuan berlari balik rumah, kau tahu tak? Berlari sampai rumah. Assalamualaikum. Yang. Ya bang, ada apa? Bini dia, Datin Sri apa nama lupa aku. Ada apa? Awak boleh tak tolong saya malam ni? Ahlan wa sahlan ala ra'si wal aini. Saya tolong abang, ada apa? Ada orang emergency nak beranak dekat tengah padang pasir. Jom bang, sekarang juga kita pergi. Ni kau tahu tak? Datuk Seri dengan Datin Seri, kau jangan main-main. Berlari kau, bukan pergi ambulans hoi. Berlari ni. Pergi. Omar ni, dia nak bagi orang ni tenang. Orang ni tengah pucat tau. Tak tahu macam mana keadaan. Izinkan isteri saya masuk ya. Dia akan tengok macam mana keadaan baby. Macam mana nanti nak lahir, nak potong tali pusat ke apa. Jadi bini Omar masuk. Dia pun siap sedia nak sambut baby. Omar kat luar ni, nak tenangkan luar ni. Omar tolong masak. Tuan jangan gabra je, tenang-tenang. Minum air, minum. Omar buatlah capati ke lempeng apa semua. Tengah dia tenangkan orang tu, tiba-tiba dengar bunyi baby. Weh. Baby dah lahir lah. Masa itulah kata isteri Omar Al-Khattab, abshiri ya Amirul Mukminin, laqad ruziqa bimauludin atau bitiflin bisabiyin afwan. Bini Omar kata apa? Ya Amirul Mukminin, berita gembira bagi tahu dekat suami dia dapat baby boy. Bila dia kata Amirul Mukminin, terperanjat. Amirul Mukminin, dia tak kenal tu Umar Al-Khattab. Nak bagi tahu kau tu, dia tak kenal anta Amirul. Ya memanglah. Apa masalahnya? Biasa bini aku biasa buat kerja macam tu. Nak bagi tahu tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau duduk dengan rakyat tak boleh beza mana satu pemimpin, mana satu rakyat. Dia punya zuhud dia tuan-tuan. Zuhud dia amat sangat zuhud radhiyallahu taala anhu ajmain. Jadi tuan-tuan, begitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ini. Semoga ianya memberi manfaat, paling tidak memberi manfaat kepada bakal calon yang tuan-tuan akan pilih pada PRU akan datang. Pilih pemimpin yang zuhud, yang wara', yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri Kedah
Darul Aman, sentiasa aman insya-Allah, amin. Begitu juga negara kita Malaysia insya-Allah, amin. Jadi tuan-tuan, begitulah apa yang dapat kita share pada malam ini, dan anda minta dibuat kemaafan kalau ada apa-apa kelemahan, kekurangan daripada diri saya. Dan untuk akhir sekali, kami di Shah Alam ada Mahad Turath Al-Islami. Mahad kami tuan-tuan kira pengajian pondok. Dekat Selangor nak cari pengajian pondok susah. Ya, Selangor banyak tahfiz, pondok susah tuan-tuan. Jadi kami dengan kawan-kawan dah buat pondok lebih kurang 7 tahun, dan insya-Allah kami sekarang berusaha untuk membina pondok di satu tanah yang diwakafkan. Jadi kami ada sediakan tabung di belakang sana. Kalau tuan-tuan nak berwakaf, amat-amat dialukan. Pondok kami di Seksyen 16 Shah Alam, Mahad Turath Al-Islami, dan sekarang ada lebih kurang 200 pelajar dan guru-guru, staf lebih kurang 30 orang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyuburkan ilmu ini bukan sahaja di negeri Kedah, Terengganu, Kelantan, bahkan di negeri Selangor juga insya-Allah. Sekian dahulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.